ke-36. 36. Fa'azallu lahumash syaitan. Kita tengok, kita terjemahkan. Baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Baik. Ayat ni fa'azallahuma, mula dengan fa. Fa makna dia apa? Maka. Fa'azalla. Fa makna dia maka. Jadi bila sebut maka ni, dia selalunya dia mesti ada cerita sebelum. Dia tak boleh tiba-tiba maka je, kan? Jadi fa ni dia selalunya nama dia istinafiyah. Maknanya dia ada rentetan lah, cerita lah, sambungan, kesinambungan daripada sebelum, iaitu cerita tentang Nabi Adam dan isterinya, zaujahnya, diperintahkan untuk duduk dalam syurga dan makanlah sepuas-puasnya apa saja yang dia nak makan, dan duduklah dalam tu. Tapi kecuali Allah bagi satu larangan, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu dekati pohon ini, satu pohon je. Kerana akibat dia, bila kalau didekat dengan pohon itu, apa berlaku? Termasuk daripada orang-orang yang menzalimi diri dia, orang-orang yang zalim dalam kegelapan. Baik. Lalu ayat ni fa'azalla, fa lalu azalla maknanya azalla ni daripada perkataan apa? Azalla lah. Asal dia zalla je. Zalla ni maknanya tergelincir ataupun terjatuh lah. Terjatuh. Kalau ada hamzah ni, azalla ni dia nama dia muta'addi, dia jadi menggelincirkan lah. Mana satu? Jawapan yang ni lah. Azalla ni yang mana? Yang bawah. Jadi kita jangan terjemah telah tergelincir, menggelincirkan. Jadi lalu telah menggelincirkan oleh siapa yang gelincirkan? Oleh ia. Saya tak mention lagi. Akan huma apa?
mereka berdua. Jadi kita kata terjemahkan ni, sini siapa yang tergelincir Allah tak sebut lagi. Dia, siapa dia nanti diperkenalkan. Yang disebut dulu, mereka berdua telah digelincirkan oleh sesuatu lah. Itu siapa mereka berdua ni? Siapa ni? Adam dan Zaujuhu lah. Zaujuh. Adam dan isterinya lah. Kan, yang tergelincir. Kemudian syaitanu pada domah. Jadi dalam ni tadi siapa? Dalam ni yang kelincir ni ada Hua. Siapa Hua ni? Jadi disebut Hua ni selepas ni. Iaitu jadi syaitan lah yang menggelincirkan. Namanya syaitan. Jadi apa tadi? Maka telah menggelincirkan oleh dia ni akan mereka berdua. Siapa mereka berdua? Adam dan isterinya yang dalam syurga tadi. Siapa yang nama dia? Syaitan. Jadi Allah namakan syaitan. Sebelum ni kita jumpa tak nama syaitan? Ayat sebelum jumpa nama syaitan? Tak jumpa kan? Tak ada. Sebelum nama apa? Iblis. Kan? Iblis. Sekarang ni Allah sebut syaitan. Tak sebut nama iblis dah. Jadi yang dimasukkan syaitan ni juga sebenarnya memanglah antaranya iblis lah. Cumanya Allah guna istilah ni sifat kepada iblis ni. Siapa iblis? Iblis ni keturunan apa? Jin. Iblis keturunan ini. Sebelum jadi nama pertama, nama dia apa? Nama dia Iblis. Iblis ni maknanya putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Makna iblis ni antara makna dia. Bal ablasa. Mublis. Itu maksud iblis. Maksudnya apa? Sebab itulah orang yang putus asa dari rahmat Allah ni orang kafir lah. Dalam Quran mention apa dia? La taqnatu min rahmatillah. Siapa yang putus asa dari rahmat Allah ni, apa maksud putus asa ni? Dia tak nak rahmat Allah, maknanya Allah suruh dia mohon pun dia tak nak. Sombong kan? Dia rasa dah tak nak lah. Sebab apa? Dia kata, buat apa saya nak tundukkan diri? Saya tak salah. Itu orang yang putus asa tu. Dia tak nak tunduk. Dia tak nak mengakui kesalahan. Jadi asal makna dia ni. Jadi ni kesalahan ni dia buat ni kena kat siapa? Kat diri dia ke kena kat orang lain sekali? Diri dia sendiri je. Betul tak? Iblis ni masa dia dosa ni dosa dia dengan siapa? Antara dia dengan Allah je. Dia tak kacau orang lain. Betul? Iblis ni. Kemudian nama dia Allah mention siapa iblis ni? Surah 18 ayat 50. Cuba buka surah 18 ayat 50. Sebelum ni kita tekankan dulu. Iblis ni daripada apa ni? Iblis ni jin Iblis ni daripada keturunan jin. Dalam surah tu apa dia? Ringkaskan ayat tu. Kana minal. Cuba buka dulu tengok. Jumpa. Jadi lepas ni siapa-siapa kata iblis ni adalah the fallen angel, kalau orang putih kan, orang Yahudi dengan Nasrani dia kata iblis ni apa dia kata? The fallen. Salah. Jangan percayalah. Kita pun ada kata juga dia sebenarnya ada kelompok malaikat tapi dia kufur. Malaikat tak macam tu. Malaikat memang taat je, dicipta untuk taat. Jangan kita ambil termakan dengan dakwah orang yang memusuhi para malaikat ni. Dia nak cuba jadikan. Jadi dia kata the fallen angel maknanya malaikat yang telah terjatuh dalam dosa. Mana ada malaikat jatuh dosa? Makhluk yang tak akan jatuh dalam dosa adalah malaikat lah. Yang makhluk yang boleh jatuh dalam dosa hanyalah manusia dengan jin je.
Malaikat tak akan terjatuh dalam dosa, tak akan. Allah cipta malaikat memang untuk taat. Tak sama. Jadi kita kena jelas kat situ. Prinsip ini akidah umat Islam ni kena jaga. Allah nyatakan jawapan dia apa dia? Siapakah iblis ni? Kana minal jin. Dia itu jin. Sebab itulah dia boleh jatuh dalam dosa. Faham okey. Kemudian ayat ni syaitan. Syaitan apa makna pula? Kita tengok syaitan daripada perkataan syatona. Syatona, syatanan kalau dia punya ni, maksudnya antara makna istilah dia ba'uda, dia sama macam makna taurut juga lebih kurang. Anil haq ataupun ba'uda anir rahmatillah. Dan makna dia banyak lagi. Makna dia semua berkaitan dengan menentang, semua kehitaman, terbakar, semua makna-makna yang buruk-buruk lah. Itu syaitan lah makna dia. Dari segi makna dia, apa makna dia? Jauh daripada kebenaran dan juga jauh daripada rahmat Allah. Jadi kerja dia menjauhkan yang lain daripada rahmat Allah. Itu nama dia syaitan. Jauhkan lain daripada buat benda betul, itu nama dia syaitan. Jadi syaitan ni sebab itulah dia, memanglah Allah mention ni maksud dia iblis, tapi sebenarnya ini adalah maksud dia ni kata lebih kurang lebih kepada sifat, bukan fizik tu, akhlak tu seseorang tu, kita. Sebab tu syaitan ni Allah sebut apa? Daripada kalangan jin dengan cuba tengok surah 6 dulu, ayat 112. Surah 6 112. Muka surat berapa? Jumpa? 142. Buka. Ini kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinn. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Fadharhum wa ma yaftarun. Baik. Seperti itulah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh. Setiap nabi ada musuh. Apa nabi pertama? Nabi Adam. Ada musuh tak? Syaitan musuh dia pertama kan. Berentetan daripada ni semua, lepas tu anak Adam semua ada musuh. Siapa musuh dia? Syayatin. Ingat musuh kita syaitan. Syayatin jamak kepada syaitan. Syayatin jamak dia lah.
iaitu syaitan-syaitan. Apa dia? Apa maksud musuh ni? Apa maksud musuh? Ambil mana istilah ni? Bila sebut musuh maknanya apa? Inilah dia. Yang jauhkan daripada kebenaran ni, tu musuh lah maknanya. Tak kira dia suami ke, dia isteri ke, dia anak ke. Lepas tu Allah kata boleh jadi apa dia? Anak isteri ni jadi musuh bagi kita kan? Betul tak? Maksudnya apa? Bila dia menyebabkan kita ni terjatuh ke lembah dosa, dia jadi musuh sebenarnya. Tapi musuh ni ada banyak jenis lah. Cuba tengok ni musuh. Kita habiskan sikit. Apa kerja dia musuh ni? Syaitan ni? Kerja utama dia? Jadi pertama Allah kata musuh daripada kalangan manusia. Dan kenapa manusia dulu? Sepatutnya jin lah dulu. Sebab apa? Sebab apa kakak? Mana lebih kuat? Manusia ke jin? Kalau banding kan, yang lebih kuat ni mana ni? Yang panca indera kita ni lebih nampak lah. Jin nampak tak? Tak nampak. Kalau dia nak ni pun tak kuat mana. Tak nampak pun, tak nampak, tak clear sangat kan. Yang kuat ni, faham Sebab tu Allah mention manusia dulu. Manusia lagi bahaya sebenarnya. Syaitan lebih besar manusia. Dan ramai yang sebenarnya mula-mula terjerumus sebab angkara manusia lah. Jin ni kemudian dia cucuk lagi je. Apa kerja mereka? Yuhi ba'duhum. Yuhi, nampak? Yuhi. Sekarang ni kita tekan kat kalimah yuhi. Apa makna yuhi ni? Wahyu lah. Allah guna kalimah yuhi ni. Allah kata sebab apa? Wahyu kan. Wahyu ni maknanya satu benda yang amat penting dalam kehidupan kita orang Islam. Jadi kita kena ingat, demikianlah modus Allah umpamakan yang mereka ni, bila manusia ni ikut ucapan kata-kata syaitan ni, dia menyamakan apa dia? Dengan wahyu Allah yang mulia lah. Faham Dan ba'duhum ila ba'din, macam mana bentuk wahyu dia? Zukhrufal qawli urura. Zukhruf maknanya apa? Sifat dia tu indah. Zukhruf ni perhiasan. Jadi kata-kata dia indah, perhiasan. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, innal bayana la sihra. Innal bayana la sihra. Nabi kata sesungguhnya bayan ni apa? Zukhruf fal qawli urura. Iaitu maksud bayan ni ucapan-ucapan manusia yang nampak cantik je. Dia pandai ucap sampailah orang rasa bagus. Faham Sampai orang rasa bagus. Dan bahkan orang akan pedulikan kata-kata dia, dan orang akan tak peduli kata-kata Ar-Rahman yang cipta dia ni. Bila orang baca Quran je tak rasa apa-apa. Tapi bila orang kata-kata dia, inilah dia. Faham Banyak tak macam tu? Macam mana kita kakak? Faham Dengar lagu kan, puisi kan, ya Allah, meresap dalam jiwa saya. Bila dengar Quran kan, tak rasa apa. Betul ke tak betul? Rosak tak ni sebenarnya? Itu nak kena faham tu. Sebab tu Nabi kata sesungguhnya kata-kata manusia bayan ni maknanya benda yang hebat lah. Jelas, rasa macam wow, bagus. Tapi sebenarnya dia umpama sihir yang akan mengukau manusia. Sehingga manusia apa? Terabai daripada apa yang sepatutnya lebih pedulikan. Kata-kata apa yang dia perlu pilih. Jadi Allah katakan sama kan? Apa dia? Dengan wahyu. Kamu nak lawan wahyu aku ke? Kamu nak jadikan kata-kata manusia di umpama wahyu yang wajib kamu ikut? Betul tak macam tu? Tak. Jadi kat sini inilah kerja syaitan. Jadi syaitan ni dia punya cara sesat dia apa? Sebenarnya yang paling utama, tunjukkan diri dia rupa hantu ke? Apa dia sebenarnya? Dia bisik tu ni. Zukhrufal qawl, sama ada dalam hati kita waswasil
khannas, kita berlindung kan. Al-waswas tu dalam hati. Itulah syaitan ni. Sedangkan yang lebih manusia ni dia bukan sekadar was-was. Dengan apa? Dengan perbuatan lagi dia boleh buat. Sebab tu Allah suruh kita hati-hati. Contohnya macam surah 65. Sekejap 64 Cuba tengok. Kalau syaitan manusia macam mana nak tangani dia? Antaranya macam ni. Jadi syaitan ada berapa? 2 kan? Syaitan ada 2. Ada pertama Nas Al-Jin lah. Dalam surah ni, surah Taghabun ayat 14. Ini kita kata musuh, musuh. Adu kita kata. Adu pun syaitan. Antara ayat ni, jom Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya ada di antara azwaji, maknanya apa? Jamak kepada zauj. Maksudnya orang perempuan je ke? Ni umum pasangan-pasangan. Laki ke perempuan disebut azwaj. Faham tak kisahlah suami ke isteri. Maknanya di antara isteri-isteri suami kamu ni dan juga anak-anak kamu, yang orang yang terdekat dengan kamu ni, boleh jadi apa? Mereka ni boleh jadi apa? Apa maksud dia musuh tadi? Musuh macam mana? Tak musuh pun. Ni bila diajak kepada perkara mungkar, sebenarnya kena ingat tu. Itulah maksud dia. Isteri nak pergi kuliah contohlah kan. Nak buat ni. Suami kata tak payahlah duduk, contohlah dihalang. Ataupun suami nak ni, isteri pula jomlah kita ni, contohnya. Bila kita ni benda yang hak tadi, ataupun benda yang kita boleh dekat dengan rahmat, menyebabkan kita dekat dengan rahmat Tuhan, tiba-tiba dia yang jauhkan. Itu nama dia syaitan. Faham? Anak. Sebab tu Allah suruh hati-hati. Allah kata apa? Fahdharuhum, hati-hati dengan mereka. Kita ni kena ada kekuatan. Sama ada kita yang terdorong, terbawa, ataupun kita yang kembalikan, selamatkan keadaan. Itulah. Sebab itu Nabi ada tak isteri-isteri Nabi yang, adakah semua isteri Nabi beriman? Tak kan? Nabi Nuh contohnya. Dan cara dia, tengok Allah bagi cara. Kalau kaedah yang ini, apa dia? Wa in ta'fu wa tasfahu, jika kamu memaafkan. Ni dengan manusia ni gitu, lebih kuat kepada yang ini. Bukan kerah-kerah lawan. Yang kena kerah lawan jin tu. Faham? Dengan manusia ni sifat dia gitu dulu. Ta'fu, lebih kepada apa? Bersifat pemaaf, lupakan. Bila dia dah nak ikut tu, lupakan. Jangan nak ungkit-ungkit lagi dah. Itulah kerja kita bila jumpa berhadapan dengan musuh. Dengan ni lah. Sifat yang begini. Wa tasfahu, dan berlapang. Wa taghfiru, fa innallaha ghafurur rahim, dan kamu mohon ampun kepada mereka. Baik. Ini Allah mention dalam Quran, syaitan bentuk musuh-musuh lah dalam bentuk manusia ni. Dalam surah lima. Saya tak pasti ayat berapa. Surah 5 ayat 90.
Surah 5 ayat 90. Jadi ni surah apa 64 ayat 14 kan. Surah 5 ayat 90, 91. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr. Jadi ni alat pula. Alat syaitan pula lah. Jadi syaitan tadi pertama, isteri kita tu kan, syaitan jin ni dia boleh perdayakan jadi musuh tadi kena hati-hati tu. Tapi hakikatnya mereka tu bukan musuh, mereka terperdaya oleh syaitan yang mana? Jin ni lah kan, syaitan yang bisik ni sebenarnya. Dia bukan secara hakiki. Jangan hentam macam kita nak lawan dengan jin tu, syaitan tu. Tak. Pertama kena tarbiyah dan kena banyak bersabar. Itu dia. Dengan anak, dengan semua ni. Ni semua ujian. Demikian juga syaitan dalam ayat ni dia ada alat-alat dia pula yang kena dijauhkan, kita jauhkan. Sebab ini juga salah satu senjata-senjata dia. Wahai orang beriman, sesungguhnya tidak lain khamar, arak, maisir, apa ni? Judi. Al-ansab, iaitu mengundi nasib. Kan? Dan juga apa ni, wal azlam ni mengundi nasib. Ansab ni juga macam penyembahan lah, minta juga sebenarnya. Dua-duanya lebih kurang ni. Rizum min amali syaitan, ni semua adalah najis, dan ini perbuatan syaitan. Najis daripada perbuatan syaitan ni. Tapi yang buat ni syaitan ke? Siapa yang buat? Jin ke manusia? Manusia yang buat. Kan? Sebab tu tengok Allah utamakan An-Nas ni. Minal Nas, manusia ni dia punya, kalau dari syaitan lagi dahsyat daripada sebab dia boleh buat lagi macam-macam ni. Dan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi semua ni. Allah perintah untuk jauhi. Jauhi daripada arak, khamar, segala bentuknya dan segala bentuk yang berkaitan dengannya. Jauhi segala maisir, apa ni, yang berkaitan dengan judi. Tak kisahlah judi ni macam-macam bentuk. Kan? Pergi stadium tengok bola pun boleh judi dah. Kan? Siapa menang kau belanja aku, kalah bayar. Contoh, judi dah tu. Simple je. Bukan mesti nak ada pergi Genting Highland tu, tak. Ni semua amalan syaitan. Al-ansab, pemujaan, berhala, permintaan kepada perkara yang khurafat dan sebagainya. Wal azlam ni termasuk tilik nasib, menganggap sial sesuatu tempat. Itu semua azlam. Hari-hari tertentu ke, bulan tertentu ke, kan? Bulan Safar ke, itu semua kena jauh. Ini amalan karut marut, kena buang. Ni ayat ni dah cakap ni. Dan itu semua najis daripada amalan syaitan. Maka jauhilah supaya kamu beroleh kejayaan. Kemudian ayat 91, apa dia? Allah kata innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu dia nak apa? Ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Dia memang sengaja mewujudkan, dia buat ni semua akhirnya apa? Mewujudkan permusuhan di antara manusia, tak ada kesatuan manusia. Mewujudkan permusuhan dan kebencian sesama kamu. Itulah hakikat ni. Dia dah memang walau macam mana pun syaitan telah berjaya mewujudkan hal ini. Itulah dia berperang di antara hak dan batil. Asalnya manusia ni perang dengan syaitan jin je. Tapi dia ada pengikut daripada kalangan syaitan manusia yang kita terpaksa juga bersusah untuk perangi juga. Inilah kerja dia. Dan apa paling utama dia? Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis solah. Ini yang paling besar. Dan dia nak jauhkan kita daripada zikrillah. Apa dia? Zikrillah paling besar?
Ingat Allah maksudnya? Zikir. Ya ke zikir je? Disebut zikrillah, tengok dalam Quran. Banyak makna lah. Zikrillah. Kalau sebelum tu dah ada solat kan? Jadi maksudnya zikrillah ni Quran lah ni. Al-Quran. Al-Quran ni peringatan Allah. Quran lah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solat. Macam mana kita boleh solat dengan benar? Dengan Quran lah. Kan? Kena baca surah apa wajib? Fatihah. Fatihah ni cerita seluruh isi Quran. Jadi suruh ambil perhatian kat Quran supaya solat kamu berkesan. Ambil perhatian dengan Quran. Jadi syaitan ni dia nak jauhkan daripada semua tu. Dan dia nak jauh kita daripada solat. Bila dah hidup ni macam tu, dengan mabuk dengan apa ya, macam mana dia nak fokus? Tak ada. Manusia ni dia nak hilangkan akal kita sebenarnya. Syaitan dia nak supaya manusia hidup tanpa menggunakan akal yang sebagaimana yang Allah kehendaki. Akal dia dikawal oleh hawa nafsu. Jadi ni yang syaitan nak dia akan buat. Sebab tu semua benda-benda ni adalah yang mengikat hawa nafsu tu agar terdorong menjadi melakukan sewenang-wenangnya lah. Jadi fahal antum muntahun, maukah kamu berhenti? Jadi ni ayat ni tentang antaranya tentang arak lah, hukum arak. Ayat yang menegaskan ini adalah pengharaman secara total kepada semua perkara ni, kepada kaum muslimin yang di Madinah dahululah. Okey. Ni cerita tentang sikit lah ni. Alat syaitan ni musuh maksudnya berkaitan dengan alat dia, berkaitan dengan juga manusia itu sendiri. Anak beranak ahli keluarga sendiri ya. Baik. Jadi syaitan yang paling utama tentulah kuncur-kuncur iblis daripada kalangan jin lah. Macam mana pun. Paling besar tu. Dalam surah 35, modus operandi syaitan, apa dia sebenarnya? Tujuan utama dia iblis ni dan kuncur-kuncurnya. Apa dia? Jadi surah 35 ayat 6. Saya tulis kat bawah ni, maknanya ni mention ni yang ni. Dia orang ni lah. Syaitan yang jahat daripada kalangan jin ni, kuncur-kuncur iblis ni, sebenarnya tujuan sebenarnya adalah satu je. Surah 35 ayat 6. Muka surah berapa? 435. 4. Jadi Allah kata apa tu? Cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi sesungguhnya syaitan itu bagi kamu benar-benar musuh. Fattakhizuhu aduwa, maka jadilah mereka ni musuh yang sebenar-benar. Apa maksud syaitan sini? Ni syaitan yang mana? Tadi ke yang isteri-isteri pasangan ke, anak ke? Bukan. Ni maksud dia apa? Jin tu lah. Ni Allah suruh jadi, betul-betul jadikan dia musuh. Tadi isteri tu memang dia apa? Terpedaya dengan syaitan tu. Tapi jangan jadikan dia tu musuh. Kita kena tarik dia untuk selamat. Faham tak? Sama juga suami, kena bersabar tadi, kan? Fa'fu wasfahu tu Allah kata tu. Begitu. Jadi ini yang dimasukkan sebenarnya kuncur-kuncur iblis. Dan Allah suruh jadikan musuh dia, mereka ni musuh. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya tidak lain apa kerja dia? Dia sentiasa mengajak dengan apa ucapan yang indah tadi. Hizbahu, iaitu
pengikut-pengikutnya supaya mereka ni jadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi modus operandi syaitan ingat satu je. Apa dia? Memang nak suruh kita ni kena bakar dalam api. Baik. Jadi li tu maknanya supaya. Li tu. Jadi dalam hidup ni hizb ni apa? Hizb. Ada kan kita Hizbut Tahrir lah. Lagi dia apa? Hizbullah lah. Itu dakwaan-dakwaan je. Hizbullah. Tapi tengok Syiah contohnya. Dia sebut Hizbullat sebenarnya. Dan Hizbullah tak boleh dinisbah kan. Hizbu ni dalam apa makna hizb? Golongan lah. Jadi ada golongan Hizbullah. Ni orang beriman. Yang ada Hizbush Syaitan. Hizbush Syaitan ciri-ciri dia apa? Apa ciri-ciri Hizbush Syaitan? Buka surah 58 ayat 19. 58 ayat 19. 58 surah apa 58 Al-Mumtahanah. Mujadalah kan? Dua-dua boleh, jangan gaduh. Ada mujadalah boleh, mujadilah boleh. Muka surat 544. Ayat 18. Ayat 19. 19. Cuba tengok ayat tu. Cuba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Jadi istahwaz ni maksudnya telah berjaya menguasai. Faham Dia mula-mula dia buat tadi, akhirnya bila manusia ni diikut, dia terpedaya dengan syaitan tadi, diikut apa yang syaitan perintah tadi, ketika itu syaitan akan sepenuhnya menguasai seorang itu. Jadi syaitan telah menguasai sepenuhnya diri orang ini. Lalu fa'ansahum dzikrallah. Apa tanda syaitan dah berjaya menguasai sepenuhnya kita? Apa dia? Bila kita ni Allah menjadikan lupa kepada peringatan dia. Ingat tak? Kita banyak ingat ke tak? Alhamdulillah lah. Cuba tengok, ramai tak manusia yang lupa, dia lupa. Tapi okey je hidup. Kan? Itu ayat ni bagi kita ni kayu ukur. Kayu ukur bilakah kita ni dah termasuk hizbus syaitan? Bila ni lah. Fa'ansa ni maksudnya apa fa'ansa ni? Ni juga muta'addi, tengok ada hamzah. Kan tadi kan ni kan. Kalau nasiya apa? Lupa. Dia telah lupa. Faham? Dia telah lupa. Kalau ansa, apa dia? Menjadikan lupa. Siapa? Dia menjadikan lupa. Inilah syaitan. Dia menjadikan orang tu lupa daripada peringatan Allah.
Faham Ni nama dia muta'addi fi'il ni. Lepas tu Allah guna kalimah fa'ansahum. Akibat daripada tu dia menjadikan mereka ini semua melupakan peringatan ancaman Allah dalam Quran. Lupakan apa kata-kata Allah, tapi dia banyak ingat kata-kata tadi apa? Wahyu juga. Tapi daripada manusia. Dia ingat lagu lah, senang betul benda tu. Begitu meresap sekali. Kan? Tapi banyak dalam Quran ni dia tak tahu pun. Jadi kita kena perbaiki ni. Mana banyak benda yang kita tahu selama ni? Banyak tak dalam Quran kita tahu? Kita nak relate ayat-ayat ni kita tahu tak agak-agak? Itu problem. Sebenarnya bukan kerja saya je buat macam ni. Semua wajib buat macam ni. Faham Kita mengajar lah. Kan? Tapi sebenarnya adakah ini memang kerja saya je yang buat tadabbur ni? Tak. Kita boleh kat rumah sebenarnya macam ni lah. Tadabbur sebenarnya. Kita kena tahu. Jadi demi menjauhkan kita, menyelamatkan kita daripada masuk gelompok syaitan ni, kita kena dekat dengan peringatan Allah ni. Jadi ini dia kata Allah kata apa? Ulaika hizbus syaitan. Nampak Ulaika hizbus syaitan. Liyazubillah. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ingat, siapa yang termasuk dalam kelompok hizbus syaitan memang rugi. Memang dia mana ada rugi? Tengok orang jual arak untung je. Kan? Semuanya tengok orang dosa semua untung je, kaya, kita tak ada apa-apa pun. Bahkan hari ni nak tegakkan sunnah nak betul-betul, kena kecam pula contohnya. Lagi tu susah hidup. Macam mana tu? Rugi apa masuk kat sini? Ingat bila Allah sebut khasirun dalam Quran, satu je. Apa dia? Neraka. Khasirun dalam Quran tak boleh, kita jangan takwil lain sebenarnya. Kalau orang cakap khasirun dalam Quran tak ada lain, neraka. Hanya untuk orang beriman je boleh sedar. Orang lain memang tak sedar. Kalau dia tak percaya neraka apa, dia tak akan kena ayat ni punya. Hanya orang beriman yang betul-betul takut neraka, dia akan rasa ayat ni amat menakutkan. Itulah beza tu iman tu. Sebab itu Allah kata, tengok kerugian sebenar. Cuba buka surah 39. Jadi ingat khasirun dalam Quran nerah. Khasiruna ini maksudnya neraka. Rugi sebab masuk neraka. Surah 39 ayat 15. Panjang cerita syaitan ni. Dah kita kena kenal syaitan. Dah lama dah dengar nama ni tak? Tapi selalunya orang bila nampak syaitan, syaitan bila mana? Orang kena rasuk kan rasa. Allah. Bukan pasal syaitan ada. Cuba tengok. Fa'budu ma syi'tum min dun. Cuba baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Tengok Allah kata fa'budu ma syi'tum min duni. Fa'bud maknanya apa? Abdikanlah, pujalah, sembahlah, ikutlah, taatlah, dengarlah kata, semua itulah. Itu maksudnya fa'budu. Faham Dia macam-macam lapisan ni. Jangan kita ingat fa'budu ni hanya kepada pemuja berhala saja, tak. Ingkarkan arahan Allah dalam Quran. Dalam buat apa pun Allah larang riba, Allah larang umpat. Semuanya sebenarnya dia sedang terikut siapa? Syaitan. Terikut syaitan. Dan buatlah apa kamu suka. Sebab tu dalam hadis juga antara Nabi selalu sebut ni apa dia? Antara banyak perkara yang didengar oleh lisan para nabi terdahulu ialah apa dia? Idza lam tastahi
fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tak tahu malu, buatlah apa engkau nak buat. Ikutlah nafsu kamu, suka hati nak buat apa pun. Nabi sebut cakap tu. Maknanya apa? Bila kata-kata tu Nabi sebut apa? Maknanya Nabi dah kata apa? Memang dia ni tak nak dengar kata betul lah. Kalau kamu tak tahu malu, buatlah apa kamu suka. Jadi Allah pun kata apa ni? Buatlah, nak puja apa, nak ikut siapa, ikutlah. Ikut suka hati kamu. Nampak kan? Buatlah macam-macam alasan pun, tapi hakikatnya semua yang akan Allah adili nanti. Tunggu je. Kita memang di dunia boleh buat macam-macam alasan, nak benarkan itu, nak benarkan apa yang kita nak buat, nak benarkan riba ni darurat ni, nak benarkan kita boleh kerja, semuanya buat. Allah kata suka hati kamu, buatlah. Tapi kamu ingat, siapa orang yang paling rugi? Memang kalau kamu buat tu, kami ikut apa yang buat, memang kamu dapat untung sekarang, betul tak? Tak sanggup kan nak korbankan ni, memang nampak untung cepat. Tapi Allah kata rugi sebenarnya kat sini. Qul innal khasirin, sebenarnya orang yang rugi itu adalah orang yang telah rugikan diri dia sendiri dan juga ahli keluarga dia. Bila? Bukan sekarang, not now. Yaumul qiyamah. Apa maksud yaumul qiyamah? Apa dia? Hari kiamat. Rasa tak biasa sebut hari kiamat? Biasa sebut hari kiamat dah pasti dengar. Rasa apa-apa tak? Apa maksud hari kiamat? Qiyam tu maknanya hari di mana semuanya kena berdiri, tak ada dah duduk-duduk lagi dah. Selagi tak lepas masuk syurga, semua berdiri. Faham tak? Hari ni tak ada duduk langsung. Faham? Lepas kita bangkit ni, lepas ni dah tak ada duduk dah. Sampai dapat masuk syurga baru duduk. Baru selesai duduk di atas apa? Di atas apa dia? Araik kan? Araik, tilam-tilam baru. Sepanjang tu memang tak ada duduk, sorry. Sedar tak sedar ni? Baru rasa hari kiamat tak pasal. Hari kiamat, hari tak ada duduk sepanjang. Lepas bangun, ingat kita sekarang boleh duduk sedap ni, belajar duduk ni. Lepas ni mati nanti, sorry, tak ada duduk dah. Ya, tak ada. Sepanjang tu tak ada duduk. Dan kita akan berjalan dengan penat. Jadi alangkah rugi, dah lah penat berdiri, tiba-tiba masuk neraka pula. Agak macam mana? Rasa tak? Gitu kena faham tu. Kena faham tadabbur Quran ni. Banyak orang cakap supaya kita takut dengan akhirat ni, tapi tak rasa apa-apa pun. Kita tak nak fikirkan makna sikit pun, kan? Ya, jadi tidak beranjak kaki anak Adam ni apa dia? Bila ditanya 4 perkara. Ni first baru bangkit nanti tu. Belum lagi nanti dia kena cari pula haud, dia kena pergi mizan pula dengan risau dia, bimbang dia, semua. Lepas tu dia lalu sirat lagi. Kan? Semuanya tu. Jadi itu kita kena fikirkan, perjalanan kita jauh lebih panjang. Kenapalah tak rasa takut kat situ? 50,000 tahun. 50,000 tahun perjalanan. Ada yang sebut 50 tahun bangkit tu. Sebab apa? Umat akan tunggu nanti. Kan? Sampai tak tahan dah ni, semua masa tu berdiri dulu. Contoh kita perhimpunan, mana MC tak sampai-sampai, semua berdiri je. Mana ni tak jumpa duduk, betul tak? Penat tak rasa? MC tak sampai-sampai lagi, majlis tak boleh jalan lagi ni. Apa jadi? Semua nanti manusia macam tu. Apa jadi? Jadi dia akan minta, ada kelompok minta kat Nabi dia, Nabi Adam, tolonglah, segerakanlah hisap sekarang, tengok. Padahal tadi takut nak hisap, tapi kerana lagi penat rasa tu, minta je lah hisap. Apa jadi? Jadilah. Nampak tak? Begitu sekali. Minta kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata aku tak boleh. Sampailah kepada akhirnya siapa yang bagi syafaatul uzma ni? Nabi Muhammad SAW. Nabi pun sujud pada Allah dengan puji-puji Allah, dengan pujian yang tak pernah ada di dunia ni. Nabi puji Allah. Kemudian barulah dimulakanlah hisab tersebut. Berapa lama tu berdiri? 50,000. Tunggulah. Itu lagi. Nak berjalan pula lagi lepas ni. Itu berdiri je. Kalau berdiri dengan kaki okey kan? Tapi Allah kata ada berdiri dengan apa? Dengan muka. Macam mana berdiri dengan muka kan? Faham tak? Lagi ada lagi apa yang berdiri lagi juga, tapi macam orang kena rasuk syaitan. Siapa ni? Pemakan riba. Bayangkan, pemakan riba. Faham? Tak kisahlah orang itu dia yang makan ke, dia yang jual ke, dia ambil ke, dia bagi ke, sama aja. Nanti ke akhirat dia macam tu huyang hayang kena rasuk. Bayangkan dia dah tak boleh duduk. Allahu Akbar. Faham? Sebab tu takutlah sepatutnya. Quran cakap ni semua. Ya? Yaumul qiyamah.
Kemudian Allah kata apa? Ala zalika huwal usranul mubin. Inilah rugi yang jelas nyata. Kerugian ni sangat jelas, mubin. Kita rugi sekarang ni, sebenarnya rugi dia tak jelas. Kita je sangka je rugi, tak jelas rugi dia. Jelas dia nanti lepas mati. Ya Allah, jelasnya rugi aku. Sekarang ni rasa rugi kan? Saya tak buat ni. Sayanglah macam ni duit ni. Takkanlah kita nak pakai. Contohlah, tak pergi bercuti ni, ruginya. Tengok dia dapat tengok ke sana, saya rugilah. Orang tak rasa rugi pun, tak belajar Quran ni tak rasa rugi kan? Dia rasa jelas sangat rugi sekarang. Saya tinggalkan piknik tadi daripada belajar sini. Contoh. Kan? Tapi nanti bila dia nampak jelas, lepas dia mati, dia bangkit nanti, ya Allah, ini rugi yang sangat nyata. Allah nak suruh kita fahamkan tu. Inilah kerja syaitan. Sebab itu antara lagi Allah kata, inilah dia memang akan usaha jauhkan kita daripada kata-kata macam ni lah, kefahaman macam ni lah, supaya manusia tak rasa takut lah dengan akhirat. Dia rasa okey je. Memang dia nak kita macam tu. Dia kata syok sendiri je. Quran tak peduli sangat pun. Dia rasa ada lah sikit-sikit. Dia rasa okey je, tak ada masalah. Dan dia rasa seronok dengan apa yang dia ada sekarang. Ada tak Allah sebut dalam Quran? Sampai dia lalai daripada Allah. Inilah kerja syaitan. Cuba tengok surah 10 ayat 7. Ni 10 ayat 7. Surah berapa? Surah Yunus, surah Yunus. 209. Kita fahamkan ayat ni betul-betul. Lepas tu ayat dia penuntut dia mesti juga neraka. Ini ciri-ciri ni yang menyebabkan ayat Allah bagi kita ayat ni supaya kita boleh ukur. Jangan masukkan diri kita dalam kelompok ni, sebab ini adalah ciri-ciri ahli neraka. Tadi apa? Jauh daripada peringatan Allah. Ciri-ciri ahli neraka. Ciri-ciri dia termasuk kelompok syaitan. Yang ayat ni cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang la yarjun. Apa maksudnya? Tak harap. Apa tanda orang tu dia harap dengan dia tak harap? Rajun ni maksudnya rujuk. Tahu rujuk? Apa maksud dia? Kalau suami isteri tu bercerai kan, dia nak rujuk macam mana? Macam mana cara dia? Antaranya tanda-tanda dia nak rujuk, dia kena buat sesuatu kan, dia akan usaha. Betul tak? Contoh je, bahkan kalau orang tu talak 3 contoh. Tanda orang tu nak rujuk, disangkut sampai sanggup buat macam mana? Punya nak rujuk sampai buat apa? Orang kata Cina punya beria ni nak rujuk punya pasal kan. Itu tanda orang kita ni nak rujuk balik apa yang kita buat kat akhirat. Apa tanda dia? Kita beria tak dengan Quran? Mesti beria punya. Tanda dia nak rujuk balik, dia nak tengok. Dia buat ni nak checklist. Saya nak rujuk balik nanti ni, nak checklist. Apa yang aku buat terkena tak apa firman Allah? Pernah tak rujuk? Itulah. Tandanya apa? Kita tak apa harap. Biasa je. Kita anggap macam orang kata buat cowboy je. Betul tak? Kan? Buat amalan ni cowboy. Kat dunia tak, kat dunia sistematik. Tapi buat akhirat ni dia cowboy pun tak apa. Yang penting nanti insya-Allah nanti kita masuk neraka pun kejap-kejap nanti. Tak ada masalah. Boleh ke itu? Mana yang betul lagi kita rasa ini akan datang masalah besar pada saya? Bila? Kat mana? Akhirat lah sepatutnya. Tanda dia mesti dia rujuk sumber tu apa? Quran lah. Betul? Quran ni sumber akhirat. Cerita semua detail apa yang akan bakal berlaku pasti. Tak pernah rujuk pun. Masalah tak? Jangan ingatlah saya harap. Itu kata-kata je.
Bukti dia mana? Bukti dia ini tempat rujukan kita. Faham ini sumber nanti, dan kita akan dirujuk kembali apa yang kita buat berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Jadi Allah kata orang yang tak harapkan apa, dia lupakan peringatan lah. Tanda dia tak rujuk, tak harapkan apa ni, akhirat ni, bertemu dengan Allah ni, apa tanda dia? Dia pun abaikan peringatan Allah. Quran ni dia tak rasa faham apa. Itu tanda orang ni. Sebab tu kan innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sebenarnya mereka tak harap pertemuan. Kalau betul mereka harap pertemuan aku, pasti mereka akan rujuk kitab aku ni di dunia sungguh-sungguh. Pasti. Betul tak? Dan kemudian waradu bil hayatid dunya, dan dia rasa puas dengan yang kat sini sebenarnya. Dia rasa puas dengan dunia ni. Jadi kat sini mengajar kita, patut kita rasa puas tak dengan dunia? Kita jangan rasa puas, tapi rasa qanaah. Tu mulia. Qanaah ni rasa cukup apa yang ada, sebab dunia ni pun tak ada apa-apa pun. Saya tak heran. Itu. Ini tak, dia radu ni dia rasa dia kejar sungguh-sungguh. Tak boleh. Dunia ni kejar macam mana pun memang tak akan redu sepatutnya. Boleh tak kita reda sangat dengan dunia? Tak boleh. Sebab apalah hakikatnya semuanya akan hilang aja. Kita kena rasa cukup dengan apa yang Allah beri. Sebab apa? Dan kita kena ingat ni apa dia? Macam Fata Morgana je. Tak ada apa-apa, nanti dia akan tinggal. Jadi kemudian apa lagi? Wa tama'annu. Tama'annu ni apa? Tenang. Betul tak? Wa tama'annu biha, dia rasa tenang kat dunia. Boleh tak kita rasa tenang kat dunia? Maksud dia kita buat dosa tapi rasa tenang je. Banyak lagi benda perintah tak buat tapi rasa tenang je. Orang lumba-lumba ni ada ramai kawan kita dah meninggal, sempat tak ni apa dalam kubur nanti, tapi kita rasa tenang je. Saya faham. Harta banyak kat rumah ni, tak buat apa-apa pun, rasa tenang je. Faham? Tengok depan masalah ni, masih lagi anak ni, banyak lagi benda tak tahu, agama tak tahu, tapi rasa tenang je. Sebab apa? Dia tenang kat situ, betul tak? Sedangkan orang yang patut tenang adalah orang yang banyak dekat dengan Allah. Apa ayat dia? Ini baru patut rasa tenang. Bila dia rapat dengan Allah, dia rasa ya Allah, dan dia rasa gairah nak buat lagi. Betul tak? Ini sumber ketenangan yang sebenar. Bukan dunia yang dia ada semua ni menenangkan dia. Sebenarnya lagi banyak dia dapat, lagi dia rasa tak tenang. Itu sifat siapa? Nabi dan para sahabat. Aisyah pun sama kan, sampai ayat-ayat ni. Dia rasa tak tenang bila ada orang bagi hadiah emas. Ketika Aisyah dah buta ni, dia suruh bantu dia pergi agihkan kepada siapa. Dia tak tenang ada barang dalam rumah. Kan? Dia tak tenang ada barang dalam rumah sebab mengganggu dia punya ingat dia kepada Allah, faham? Menyebabkan takut media halangan dia nanti. Begitu sekali menjaga mereka ni. Surah 13 kan? Ayat 28 Dan ini surah ni simpan dia, 7 ni. Surah 10 ni letak benda-benda supaya tak hilang. Surah 13. Ni orang yang tenang lawan kepada ni. Sepatutnya dia tenang dengan peringatan Allah. Sebab tu ramai orang dia nak ketenangan, dia cari dunia. Salah tu. Dekatlah dengan peringatan Allah. Surah Ar-Ra'd ayat berapa? Ayat 28. Ini ciri-ciri ni ciri-ciri siapa? Ciri-ciri Hizbullah. Surah 13 28. Jadi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Orang-orang beriman ni sepatutnya dia tak tenang tadi ni. Dia tenang dengan apa dia? Hati dia sentiasa tenang dengan peringatan-peringatan Allah. Dia dengar neraka, dia rasa takut dan dia terus laksanakan ketakwaan dia tu, menyebabkan dia lega, dia rasa. Itu sepatutnya. Dan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan peringatan Allah dan dengan zikir kepada Allah ni. Sebenarnya umumlah zikir ni kan. Buah-buah zikir yang banyak kita perasan. Ingatlah zikir di sultan dia siapa? Sultan lah, raja zikir siapa? Raja zikir siapa? Raja kepada zikir. Semua zikir ni, semua zikir yang Nabi sebut. Nabi kata ucaplah subhanallah kan, la ilaha illallah pada pagi, semua zikir pagi. Raja kepada semua tu siapa?
pemilik sekali semua tu? Siapa? Al-Quran lah. Allah turunkan kalam dia, Quran. Wal Qur'ani zi zikri. Surah apa? Surah 38 ayat 1 2. Allah kata demi Al-Quran Sad, surah Sad, kan? Wal Quran, demi Quran, Allah kata zi, pemilik az-zikr. Faham? Jadi inti utama zikir, macam mana orang tu boleh rasa zikir subhanallah bila dia tengok ayat Allah tadi apa? Tentang kebesaran Allah dalam Quran. Allah beritahu ni diri dia. Kemudian ya Allah subhanallah timbul. Itu buah zikir sebenar. Faham? Barulah zikir dia dapat makna yang besar. Buah zikir. Okey? Inti utama dia, pokok dia Quran. Samarah dia, buah dia zikir-zikir yang Nabi ajar tadi tu. Surah 38 tu Okey, balik pada surah 10 ayat 7. Jadi semua benda ni tiga tadi, la yarjuna liqa'ana, lagi radu bil hayatid dunya, kemudian wa tama'annu biha, kan? 3 poin tadi surah 10 ayat 7 tu apa? Mereka ni menyebabkan wallazina hum an ayatina ghafilu, mereka lalai dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami. Jadi ulaika ma'wahumun nar, mereka inilah tempat mereka, apa dia? Nampak? Match je ayat Quran ni, semua match je. Sama je dia punya kesan dia. Tempat mereka dalam neraka bima kanu yaksibun, disebabkan mereka apa yang mereka usahakan. Baik. Dan yang terakhir tentang hizbus syaitan ni lah, kerja syaitan ni. Surah 43 36 hingga 37. Inilah kerja dia sekarang ni. Sekarang dia buat benda ni. Dia nak jadi kita ni masuk neraka ni, ni rugi ni. Sekarang ni dia tengah buat kerja ni. Ni kerja yang sedang dia buat. 43, 36, 37. Ni dia sedang buat sekarang. Sekarang ni? Ya, sekarang lah, kan? Jadi cerita nanti kita tengok siapa ciri-ciri ni pula. Kita kena buat apa supaya dapat lawan kerja dia sekarang. Kita kena buat apa? Muka surat 492. Buka 492. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Buka lain pula. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi pertama Allah bagi tahu dulu kaedah. Allah sebut kaedah dulu supaya kita dapat tangani ya. Apa dia kaedah dia mudah je. Ini mafhum mukhalafah ni. Wa may ya'shu an zikrir rahman. Apa dia? Man ni hapus syarat. Jadi Allah buat syarat begini, jadi beginilah akibat dia ya. Jadi kamu jangan buat macam ni. Buat yang lain. Lawan dengan kaedah ni. Faham Allah kata apa? Siapa yang jauhkan diri, berpaling daripada zikrul rahman. Apa zikrul rahman? Quran. Peringatan daripada Allah yang Maha Pemurah. Siapa yang berpaling daripada Quran, apa Allah kata? Nuqayyid lahu syaitanan. Kamilah yang beri dia syaitan itu dapat kuasai dia. Nampak? Hakikatnya syaitan ni semua dia dapat kuasai ni sebab apa? Dia tak ada apa-apa pun. Kan? Allah ni yang mengizinkan semua ni sebab apa? Ni sebagai ujian untuk manusia ni.
Allah jadikan syaitan ni ujian untuk kita. Ujian paling besar kepada manusia adalah apa dia? Ujian paling besar kita sebenarnya ada musuh ni. Ni paling besar. Jadi kemudian fahuwa lahu qarin, bahkan dia akan jadi penasihat yang sentiasa ada dengan kita. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan sesungguhnya mereka ini benar-benar sentiasa apa kerja dia. Ni sekarang ni kerja syaitan. Ni kerja dia. Pertama Allah kata, macam mana syaitan boleh kerjakan kamu sampai macam ni? Sebab kamu sendiri berpaling daripada peringatan Ar-Rahman. Kan? Jadi sekarang ni kerja dia, sebab tu boleh buat kerja dengan sewenang-wenangnya. Jangan biarkan dia boleh buat kerja dengan kita sewenang-wenangnya. Jangan jauhkan diri kita daripada Quran. Sentiasa tadabbur, sentiasa buat amal soleh lah dengan apa yang kita belajar ni. Jadi dia sesungguhnya mereka sentiasa suddu. Apa suddu ni? Menghalang-halang. Halang. Nampak dia dah dekat sikit, dia akan tarik. Nampak dia dekat sikit, dia akan tarik. Ni, Zukhrufal Qaul. Nampak dia nak pergi dah. Ini kebenaran ni. Ini kebenaran nak sampai kat dia dah. Dia akan palingkan. Faham? Dah pergi dah rajin dah datang ni. Nanti orang kata, tak boleh belajar ni. Dia ni. Dia akan cakap, Quran ni tak boleh ni. Jangan buat macam ni. Contoh. Kan? Dan dekat dengan Quran ni. Ada pula halangan pula. Quran ni macam-macam lah. Takut-takut kan. Akhirnya Quran disuci dalam debu je. Betul tak? Baca tapi tak faham je. Ramai suka baca. Jangan faham-faham. Jangan cuba-cuba. Jangan cuba. Nanti gila isim. Kan? Nampak tak? Itu nampak kesian. Kan? Dulu punya. Macam tu. Betul tak? Sedangkan ni hidayah kepada semua manusia. Sahabat Nabi bawa Quran lah. Ada tak sahabat gila isim? Tak ada. Dan yang penting dengan cara yang betul. Jangan, macam mana boleh gila ni? Bila dia jadikan Quran dengan cara syaitan lah. Dia ambil Quran, tapi dengan cara apa? Dia jadikan benda khurafat dengan Quran. Itu yang tak boleh. Faham? Dan Quran ni satu nak gopoh-gopoh. Boleh tak gopoh dengan Quran? Kita kalau nak tahu cara nak belajar Quran, kita nak belajar dengan siapa? Ustaz pun lah. Bukan dengan saya. Saya tak belajar. Saya belajar dengan siapa? Guru lah, betul. Tapi sekarang ni kita jangan menutupi pintu sebenarnya. Guru sebenar siapa? Nabi dan para sahabat ni. Itu tugas kami ni, ulama ni wariskan je. Apa yang Nabi dengan sahabat dah sampaikan, kita wariskan balik supaya benda tu bersambung, tak dilupakan. Tu kerja guru sekarang. Memang hakikatnya belajar dengan saya, tapi saya ni kena amanah ajar. Siapa yang ajar? Ibnu Mas'ud contohnya. Apa kata Ibnu Mas'ud cara belajar Quran? Ibnu Mas'ud ajar cara belajar Quran. Dia kata ni kata Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud ni kakak? Siapa boleh describe Ibnu Mas'ud siapa? Siapa Ibnu Mas'ud? Boleh? Siapa? Ada siapa boleh jawab? Ciri-ciri dia. Bukan ciri-ciri lah. Apa dia punya kelebihan Ibnu Mas'ud ni? Nabi doakan dia faqih. Bahkan dia ni adalah sahabat yang hidup lama lah. Dan Nabi pernah cakap, ni Nabi sendiri cakap tu istimewa dia. Nabi iktiraf dia. Nabi iktiraf dia di depan para sahabat pula tu. Sahabat ni orang hebat ke orang biasa-biasa semua? Semua sahabat. Semua sahabat hebat-hebat. Abu Bakar, Umar, Uthman, semua radhiyallahu anhum kan? Hebat. Nabi cakap pada Ibnu Mas'ud ni kepada mereka, Nabi kata apa? Huzul Quran. Cuba ikut. Huzul Quran minal arba'. Belajar Quran, nak ambil ilmu Quran ambil daripada 4 orang ini, Nabi kata. Nak ambil ilmu Quran, ambil daripada 4 orang ni. Nabi kata kat sahabat ni. Padahal sahabat semua dah pandai Quran dah. Tapi ni lagi hebat Quran dia. Siapa Nabi sebut nama pertama? An Ibni Mas'ud. An Ibni Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud. Itu nombor 1. Yang kedua, Muaz bin Jabal, sahabat Nabi yang lain. Yang ketiga, Salim, Ubay bin Ka'ab, Ubay. Yang keempat, Salim Maula Abi Huzaifah. Salim nama dia. 4 orang. Siapa nama dia? Ibnu Mas'ud. Yang kedua, Muaz. Ketiga, Ubay bin Ka'ab. Keempat, Salim Maula Abi Huzaifah. Ibnu Mas'ud orang apa? Dari Mekah. Muaz bin Jabal daripada mana? Dari Madinah. Ansar. Ibnu Mas'ud
Muhajirin lah, kan? Kemudian Ubay bin Ka'ab Madinah juga, Ansar. Salim Mekah balik. Dua orang sahabat yang hebat Quran daripada Mekah, dua orang Nabi kata daripada Madinah. Jadi Ibnu Mas'ud nombor 1 Nabi letak nama dia. Apa dia kata? Tengok. Nahnu, ambillah ni asar dia. Best, saya suka asar ni. Bila macam ni kita baca asar ni, kita dari Quran ni kita dah macam ni yang patut kita buat. Kita jangan fikir cara kita. Nahnu bukan. Kana rajulun minna, kata. Kana rajulun minna. Apa? Kana rajulun minna. Lam la. Ni kata Ibnu Mas'ud. Cuba baca. Kana rajulun minna iza ta'allama ashra ayat la yujawizhunna. Lam kan la, lam yujawizhunna, silap. Lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wa amila bihinna. Kakak boleh faham tak? Boleh baca? Jadi dia kata dulu, dia kata kana rajul, dulu lelaki para sahabat kami geng-geng kami semualah para sahabat. Ini dia cerita kat siapa ni? Mestilah cerita pasal tabi'in, murid-murid dia. Dia cerita balik, dia teringat balik suasana masa dia dengan sahabat dulu belajar Quran dengan Nabi. Macam mana cara Nabi ajar? Tengok. Dulu kami ni, para sahabat, orang-orang ni, murid-murid dia dengar ni. Apabila ta'allama asyra ayat, mereka ni semua apabila mempelajari 10 ayat, Nabi ajar 10 ayat. Hafal semua ajar, Nabi bagi faham. 10 ayat, Nabi ajar 10 ayat. Apa berlaku? Lam yujawizhunna. Mereka tak pernah, yujawiz maknanya apa? Tak pergi lebih ayat tu dah. Stop sampai situ je. Tidak pernah mereka ni mendahului ayat sendiri-sendiri lagi lain, tak ada. Maksudnya apa? Mereka jaga dulu. Mereka nak penuhi tuntutan ayat dulu. Hatta tidak pernah mereka pindah kepada ayat lain lagi, sehinggalah ya'rifa ma'aniyahunna. Mereka faham betul-betul apa makna-makna ayat tu. Nampak? Ni sahabat ni. Perhati betul-betul apa yang Allah firman ni. Dan wa amila bihina, dan sehingga mereka betul-betul amalkan ayat tu. Barulah mereka berani pergi ayat yang pula. Begitu sekali jaga Quran. Inilah siapa? Hizbullah. Ciri-ciri mukmin yang sebenarnya. Ini yang kita nak jadi ni. Sebab itu lawan kepada dia. Ini ayat ni tengok.
Wa may yashu an zikr, jangan berpaling daripada peringatan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dia gunakan Quran juga tapi dengan jalan yang lain, bukan yang Allah setujui. Kita kena ambil Quran ni betul-betul. Dan jangan gopoh-gopoh dengan Quran ni. Kadang-kadang kita gopoh ni Ramadan nanti ni kan, gopoh juga, banyak benda tak buat, tapi dia nak 30 juzuk khatam. Kalau hafaz tak apa, hafaz lain, dia kena jaga bacaan. Untuk yang nak 30 juzuk khatam ni, dia kena ulang khatam kerana nak menjaga hafazan, itu lain. Faham tak? Nak menjaga hafazan dia, memang macam saya kena baca selalu hafazan, ulang. Mana boleh, kalau tak boleh hilang, kena ulang. Jadi itu satu benda yang baik. Sebab tu agaknya pun mendorong untuk bangun kan, ambil masa untuk baca ulang hafazan. Memanglah. Orang nak baca ni, kalau kita tahu kita boleh nilai, tak dapat apa kan? Faham pun tak, contohnya rugi sangat. Gunakan, ambil masa ni nak buat macam ni. Rasa gerun bila baca tu ayat ni. Tengok para sahabat. Kalau nak kita dengan sahabat, mana lagi pandai agak-agak. Dia orang jauh lebih pandai, tapi tengok dia ambil 10 ayat dan dia orang faham betul-betul ayat tu. Kan? Kita nak ikut siapa cara belajar Quran? Sahabat ke siapa? Orang yang sampai Quran kat dia lah. Mereka ni wahyu masa turun, dia orang ada kat situ. Kita tak ada, kita dah sampai macam ni je. Mestilah ikut dia orang lagi tahu sebab wahyu turun masa tu dia orang hidup. Betul tak? Ya Allah, macam itulah cara dia. Jadi pentingnya tadabbur ni kan? Penting, tapi tak banyak orang nak buat tadabbur ni. Kan? Jadi kena, sebab mungkin tak biasa, bukan mudah lah. Semuanya hari ni alhamdulillah banyak dah usaha-usaha tadabbur Quran ni. Kalau tengok bahkan dalam TV pun ada kan tadabbur apa, My Quran Time kan, boleh macam itulah. Okey, jadi mereka akan buat ke jalan ni. Tengok, wa innahum la yasuddunahum. Ini balik pada ayat surat ayat 37. Ini penting ni. Ini penting. Ini tipu daya paling licik dan paling bahaya. Apa mereka buat? La yasuddunahum. Mereka benar-benar akan halang mereka anis sabil, daripada jalan Allah yang lurus. As-sabil ni jalan, satu jalan, iaitu Quran lah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ambil perkataan wa yahsabuna annahum muhtadun. Apa dia? Dan mereka kira, mereka sangka mereka dah ada petunjuk. Faham tak? Ini yang kena faham ibadah ni. Kita baca dah hari khatam kan, wah, rasa puas hati dapat pahala. Betul tak? Itu sebenarnya talbis iblis ke apa tu? Tak rasa ke itu talbis iblis sebenarnya? Banyak perintah ni dalam Quran ni, kita lalu gitu je. Berapa banyak kita jawis menyeberang ni, tapi tak rasa kan? Kita rasa syok. Alhamdulillah saya ni dah khatam dah contohnya. Bukan salah pada khatam tu. Jadi apa sepatutnya kita, Al-Quran ni apa tujuan dia? Faham Jadi kadang-kadang tu cukup baca macam tabi'in kan, banyak dia baca satu ayat, dia ulang-ulang, dia menangis, dia takut ayat tu beri kesan, dan akhirnya menatijahkan apa? Siang-siang dia buat apa? Dia pergi buat macam-macam lah, bersedekah dan sebagainya kan. Dia akan kuat untuk beramal. Jadi tujuan baca Quran, antara tanda-tanda dia apa? Lepas baca apa? Beramal. Sebab tu kata Imam Al-Qurtubi, apa pula dia tegur? Dia tegur apa dia? Nazalal Quran. Dia kata Quran ni turun. Ni Imam Qurtubi tahun bila ni? Qurtubi ni tahun 600, 400 kan? Ingat. Dia kata nazalal Quran. Dia ahli tafsir Dia kata Quran ni turun liyu'mal bih, untuk diamalkan isi kandungan dia. Tapi dia kata fattakhazan nas, tapi aku tengok akhirnya ramai orang manusia ni kan, fattakhazan nas qira'atahu amalan. Ramai orang dijadikan bacaan Quran tu seolah-olah macam dah buat amalan. Tahu tak? Ni kata siapa? Imam Al-Qurtubi. Tafsir Qurtubi Nazalal Quran liyu'mal bih. Quran turun untuk dipahami, untuk diamalkan. Kita bekerja ni. Bila Allah cakap ni buat ni, kita buat kan? Tapi hari ni dia kata fattakhazan nas, orang semua ambil Quran, ambil apa? Bacaan Quran tu, saya dah amal ni, saya dah baca. Itu amalan ke? Faham tak? Dia hanya sekadar itu. Bukan maksudnya
memang dapat pahala lah. Nabi kata, tapi jangan gunakan itu untuk apa? Untuk membenarkan benda yang hawa nafsu kita lah. Itu dorongan sebenarnya, motivasi Nabi sebut tu. Sebab tu Quran ni dihebat lah. Kita kena gairah dengan Quran, nak memahami dia, apatah lagi selalulah membaca dia. Memang kita kena galakkan membaca dia. Dan baca Quran ni ibadah, dapat pahala. Tapi kata-kata imam ni apa dia? Mereka pun faham benda tu. Tapi kenapa mereka kata macam tu? Dia nak pergi kepada tujuan asal sebenar, supaya apa? Tak terpedaya juga. Amal ni, syaitan ni sentiasa cuba buat jadikan apa? Manusia rasa dia okey je. Jangan kita sedap begitu saja, selesa demikian saja. Saya tak nak lah terlalu-terlalu, saya nak baca je. Itu tak patut. Itu talbis iblis nama dia. Dia kena serangkai ya. Gairah juga nak faham apa yang kita baca. Mesti ada cerita-cerita tersebut. Memang berat, tapi itulah dia. Kesan dia besar lah untuk kita. Baik, syaitan. Jadi Allah sebut dalam ni, ciri-ciri dia ni tenang dengan Quran lagi. Surah 2 ayat 1, 2, 1. Allah kata apa? Surah 2, 1, 2, 1. Hari ni saya cerita pasal syaitan je Surah 2, 1, 2, 1. Apa Allah kata? Surah Baqarah. Muka surat berapa? 19? Allazina atainahumul kitab. Jadi Allah bagi tahu, sepatutnya orang yang dapat kitab, yang dapat petunjuk, kita ni alhamdulillah kita boleh baca Quran, kita tahu Quran, kita dekat dengan Quran, kan? Tapi Allah bagi tahu tugas kamu sepatutnya bila orang yang dapat kitab dia kena syukur. Apa tanda dia syukur? Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka akan sungguh-sungguh tilawah Quran ni, baca sungguh-sungguh dengan bacaannya haqqa tilawati. Macam ni lah cara dia ni. Ni yang sahabat ajar ni. Semua ambil makna-makna dia pun ambil. Jangan ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Itu nama dia baca Quran ikut hawa nafsu. Faham? Jadi baca dengan bacaan yang sebenar-benarnya, dengan betulkan bacaan satu, dengan makna-makna dan dengan amalkan dia. Itu semua itu maksudnya haqqa tilawati. Dan Allah kata apa? Ulaika yu'minuna bih. Inilah orang yang beriman. Ini ciri orang yang beriman. Inilah ciri-ciri golongan Hizbullah. Wa ma yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sama juga ada kalimah rugi. Siapa yang tak buat ni dia rugi. Siapa yang tak buat ni dia rugi. Dalam surah 7 ayat 27. Oleh itu kita dah faham ni syaitan ni, ya. Inilah pertama syaitan menjatuhkan manusia lah. Syaitan berjaya berdaya Nabi Adam dan isterinya. Allah beri peringatan kepada kita, wahai anak Adam, janganlah kita kena juga macam ni. Jangan. Surah 7 ayat 7 ayat 23. Kita tutup dengan ayat ni lah dulu. Satu. Cuba tengok ayat tu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam. Surah 7 27 kan? 27. 7 27 dekat sini lah syaitan ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima.
innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak-anak Adam, jadi dia cerita dia macam inilah. Tengok, dia telah menggelincirkan dan daripada mereka berdua ni dan keluar daripada syurga. Jadi Allah cerita dalam ayat ni, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakumus syaitan. Janganlah syaitan berjaya juga memfitnah kamu, menggoda kamu, menggelincirkan kamu. Tu maksud dia. Azallah tadi dah. Janganlah kamu pun biarkan juga syaitan gelincirkan kamu. Untungnya kita ni sebab ada contoh. Kalau tak ada contoh, lain cerita kan. Contoh dah ada dah ni. Allah bagi dalam Al-Quran ni sebagai contoh. Jangan ulang. Itu satu pendidikan. Nak didik ni mesti ada pengalaman. Dia dah ada pengalaman dah. Jangan kena lagi. Jangan dipatut ular 2 kali. Orang mukmin ni tak dipatut ular 2 kali. Contohlah. Jadi jangan biarkan diri kamu ini digelincirkan oleh syaitan. Sebagaimana akhraja abawaikum minal jannah. Ni. Fa akhrajahuma mimma kana fi, maksud dia dalam syurga. Lalu dia mengeluarkan keduanya daripada syurga akibat daripada satu perkara je. Dia melanggar apa yang Allah larang. Lalu yanzi'u anhuma libasahuma. Dia tujuan dia apa syaitan ni? Dia mencabut daripada mereka berdua pakaian kedua-duanya. Apa dia punya hikmah dia? Libas, kaitan dia ni. Cabut pakaian. Aurat kan. Jadi pakaian ni tugas dia apa? Menyelesaikan, melindungi. Kalau tak ada pakaian apa jadi? Satu malu kan. Nampak benda yang tercela, tutup aib. Betul tak? Tujuan pakaian ni nak tutup aib. Satu lagi, dan melindungi kita daripada terkena kulit ni. Tengok, bayangkan kan. Matahari semua tutup ni semua, tujuan ni untuk tu. Begitulah juga kita ni, Allah ni lindung kita supaya kita selamat daripada apa? Allah bagi suruh kita ikut perintah ni supaya kita ni terselamat, dia tak ada aib ke akhirat nanti. Aib paling malu ke akhirat lah. Iza tublas sarair, apabila dibuka, ditonjolkan segala apa rahsia dalam hati. Rupanya dia ni dengki kat ni, rupanya malu dia nanti. Nampak terbongkar semua apa kan, pekung dia ada terbuka. Kan? Jadi tujuan dia ni, Islam ni datang untuk melindungi semua ni. Bahkan yang paling besar, lindung apa? Daripada terkena api neraka. Takwa. Satu apa, pakaian terbaik adalah apa? Takwa kan? Surah apa tu? Wa tazawwaju fa inna khairaz zadit taqwa. Ambillah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, sebab dia akan lindung kita. Jadi dah mencabut dah. Bila kita ni ikut syaitan, seolah kita dah buka baju, dah tak nak lindung kita dah apa-apa. Biar memang bila-bila masa boleh kena bakar dengan api. Bila-bila masa je boleh habis kita ni. Ni nak ingatkan ni. Jadi jangan, dia kerja dia nak lucutkan kita punya ketakwaan. Syaitan ni kerja utama dia apa? Nak lucutkan ketakwaan. Dia nak hilangkan kita rasa takut ke akhirat. Dia nak hilangkan kita rasa harap dengan pahala. Harap nak dapat masuk syurga, hilang, benda tu kurang. Tapi dia nak masukkan, ini harap dekat sini, harap kat dunia ni. Takutlah musibah dunia ni, lagi bahaya. Faham tak? Dia akan suruh situ. Akhirnya musibah dunia lebih dia takut, tapi musibah akhirat lebih dia tak takut pula. Sebab tu Allah kata dalam surah As-Sajdah, kita selalu baca pagi-pagi, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kenapa Allah kadang-kadang wujudkan azab kat dunia? Kenapa kadang-kadang kita sakit? Kenapa? Orang beriman macam ni cara dia fikir, ya Allah, ini baru sakit kat dunia, kalau akhirat lagi dahsyat. Itu sepatutnya. Tapi tak. Dia rasa sakit itu adalah yang paling dahsyat sekali. Kalau orang tu rasa sakit ni, dia takut lagi sakit akhirat, agar sakit tu mendatangkan kekufuran ke kesyukuran? Syukur. Kalau dia fikir yang tu lagi dahsyat, dia dapat sakit, dia lagi syukur. Betul tak? Sebab apa? Bayangkan kalau akhirat lagilah dahsyat ni sakit dia. Sepatutnya. Itulah kata dalam ayat tu, kami pasti sentiasa akan uji manusia dengan azab di dunia yang sekejap ni, kan?
sebelum mereka akan dapat azab yang lebih besar di akhirat. Supaya mereka ni kembali kepada aku lah sepatutnya. Allah uji dengan sakit dan sebagainya. Jadi di sini itu kerja dia mencabut, melucutkan pakaian keduanya, liyurihuma sawatihima, untuk menampakkan aurat dia. Jadi sebenarnya adalah maksud dia juga membuang ketakwaan, membuang rasa takwa dalam diri manusia. Dan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sebenarnya mereka ni, sebab tu masuk syaitan di sini adalah jin lah. Yang membisikkan tu tadi, kuncu-kuncu iblis yang utama ni. Sesungguhnya dia melihat kamu dan juga dia punya pengikut-pengikutnya daripada satu tempat yang kamu tidak dapat lihat dia. Tarawnahum. Jadi jin ni kita tak boleh nampak, melainkan dia menyerupai. Tubuh betul tak tahu, tak boleh, tak nampak. Nabi nampak. Jadi selalu yang kita nampak apa dia? Penyerupaan dia. Faham Dan inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya tengok ni Allah kata lagi. Sesungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan ini pelindung kepada siapa? Orang yang tak beriman. Maksudnya tidak ambil peduli kepada kitab iman ni, Quran ni. Okey. Jadi inilah peringatan daripada Allah ya, ayat ni. Kita faham tentang apa dia punya kerja-kerja syaitan tadi ni. Ini tujuan dia, antara mula yang pertama dia dijauhkan kita daripada peringatan Allah. Dan di sini Allah sebutkan kekuatan syaitan ni dapat sebab apa? Kita sendiri pilih jalan tersebut lah. Kita tak mau beriman dengan apa yang Allah beriman, maka syaitan Allah beri kuasa untuk boleh menyesatkan manusia. Sedangkan dia kena kait lagi dengan satu ayat lagi ni. Macam mana cara dia lagi kita nak tangani ni? Surah 16. Surah 16 ayat 98 hingga 99 hingga 100. Itulah. Surah 16 An-Nahl. Sini Allah bagi jaminan pula untuk kita macam mana cara nak tangani pula. Tadi Allah katakan kalau kamu tak beriman memang syaitan akan berjaya perdayakan kamu. Jadi syarat dia kita mesti jadi orang begini. Ayat 98 Allah kata apa? Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Jadi kaedah bila kita syaitan yang bisik-bisik ni, jin ni, kita cara nak minta tolong, cara dia apa? Hanya Allah je boleh tolong. Minta tolong kat Allah je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila nak baca Quran kan. Dan Allah jamin ni, Allah kata innahu laisa lahu sultanun. Sesungguhnya dia ini tidak ada sebarang kekuatan sikit pun. Alal ladzina amanu, ke atas orang yang beriman. Menjawab tak tadi? Ayat tadi. Allah kata apa dia? Allah jawab inna ja'alna kan. Asyayati ni kan awliya'a. Sebenarnya kami jadikan syaitan ni pelindung kepada orang yang tak beriman. Sekarang Allah kata kalau orang beriman, Allah pelindung dia. Jadi Allah kata innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya syaitan ni dia tak ada kuasa sebenarnya. Kepada siapa? Alal ladzina amanu, kepada orang yang beriman, dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia yang bertawakal kepada Allah. Dua beriman dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan yang ketiga, innama sultanuhu, Allah kata lagi, sesungguhnya syaitan ni berkuasa kepada siapa? Alal ladzina yatawallawnahu, kepada orang yang ikut nafsu dia, ikut perintah, itu kata-kata syaitan ni. Diambil, ditinggalkan Quran. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menjadikannya sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Ini kita kena jadi dua golongan ni lah, beriman dan bertawakal kepada Allah. Bahkan dalam selalu ayat yang kita baca, apa dia? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, kan? Itu boleh tambah kalau nak. Inilah kita kena lakukan surah 16
98 hingga ayat 100. Ciri-ciri golongan Allah, dia tenang dengan Quran, dia ambil Quran, baca dengan betul-betul, dia ingat dia tak akan tergelincir masuk lubang dia 2 kali. Faham Nampak ni tiga-tiga ni. Pertama, dia pilih ketenangan bukan dengan dunia. Ramai orang nak tenang, dia cari rezeki dunia kan, tapi dia tinggalkan takwa. Ingat, tenang itu dengan Allah. Yang beri ketenangan hanya Allah. Dekatlah dengan peringatan Allah, kamu akan tenang. Ini jaminan Allah dalam surah ni. Macam mana cara dia? Ambil Quran, baca dengan haqqa tilawatih. Betul? Dan yang kedua apa? Ingat, jangan difitnah lagi oleh syaitan. Syaitan memang musuh. Jangan biar kita boleh terkena lagi. Jangan. Ni yang ketiga. Apa cara dia? Jadilah orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Ni pelajaran hari ni. Kesimpulan dia kat sini lah. Jadilah golongan Allah. Habis dah buat. Saya tak tutup tadi. Oh, ada. Okey. Ini ni. Ini kita nak jadi. Jadi ini tipu daya dia. Saya rasa sampai sini dulu. Sebab apa? Akhirnya dia akan gelincirkan kita daripada apa? Syurga. Tengok ni. Tergelincir daripada syurga. Sekarang ni kita ada peluang masuk syurga. Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Umat aku memang cipta dia untuk masuk syurga. Illa man aba. Kecuali orang tu memang tak nak masuk. Siapakah yang tak nak masuk? Sahabat tanya. Faman ya'ba ya Rasulullah. Man ata'ani, siapa yang ikut aku? Maksudnya ikut perintah Allah ni, ikut wahyu ni. Dakhalal jannah, dia masuk syurga. Wa man asani, siapa yang selisih, tinggalkan perintah aku, dia ambil qaul zukhrufal qaul tadi, kan? Dia enggan masuk syurga. Jadi jangan jadikan asbab kita dikeluarkan daripada syurga yang sepatutnya kita semua masuk dalam dia. Akhirnya kita nak masuk mana? Dapat azab. Waliyahzubillah. Jadi sampai sinilah cerita pasal syaitan. Sampai sini ayat ni kita berhenti di sini sampai sini Jadi kita cerita sudut lain pula ni. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adun. Ni kat dunia nanti. Macam mana pula peperangan manusia dengan syaitan ni? Ada soalan? Soalan lupa ada pertanyaan tentang zauj, beza. Kadang-kadang dalam Quran ada sebut kalimah zaujah tentang isteri ni. Ada juga disebut imra'ah. Apa beza dia? Ringkasnya imra'ah. Dia ada 3 sebenarnya perkataan isteri dalam Quran. Isteri ni Allah bagi dalam Quran ada 3 jenis. Satu, Allah bagi ahli. Salah satu makna ahli dalam Quran isteri. Kedua, zauj. Ni juga salah satu makna dia isteri. Nanti kita tengok ayat-ayat dia. Sampai ada nak balik? Ini tambahan, ada soalan. Saya jawab soalan lah. Sesi kita yang ni dah selesai lah. Okay. Dan yang ketiga, imra'ah. Ini panggilan isteri dalam Quran. Dan apa beza? Kenapa ada 3-3? Jadi yang ini isteri ni maksudnya apa? Ni sepatutnya memberi rasa mawaddah, betul tak? Mawaddah, rasa rahmah. Ni tujuan, tugas isteri ni apa? Penguat, betul tak? Pendamping kepada suami. Jadi memberi kekuatan. Jadi sudut apa dia? Jadi bila Allah sebut zauj, maknanya apa dia? Sefikrah, apa nak kata? Dari sudut fahaman dari sudut fahaman akidah dia. Akidah ni paling tinggi lah. Iman dia. Manakala imra'ah ni dalam Quran untuk isteri ni bila lain fahaman.
Dia tak satu dalam akidah, dalam iman tak. Dia berlawan dengan suami dia contohnya. Contoh isteri Nabi Nuh. Cuba tengok surah 64 ayat 10-11. Tengok Allah guna istilah apa. Allah tak guna zauj, Allah guna imra'ah. Sebab isteri dia berlawanan dengan fikrah dengan suami dia. Kan? Surah 64 ayat 10 hingga 11. Ayat 10 hingga 11. Betul? Ha? Bukan 64, 66. 66. At-Tahrim. Ayat At-Tahrim. Ayat 10 sebelah. Muka surat 561. 561 tengok Allah kata wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Ayat 10 tu apa? Imra'ata nuhim wa imra'ata lut. Bila sebut imra'ah dalam Quran maknanya apa? Memang dia suami isteri, tapi apa? Berlainan fahaman, tak bersatu. Boleh? Itu yang pertama, imra'ah. Jadi dia dari sudut fahaman. Sedangkan bagi yang ini, yang bersama akidah ni, sama ni, sefahaman ni, Allah sebut dalam surah 2 ayat 35 ni, contoh Nabi Adam dengan Hawa. Kan? Ayat sebelum. Kan? Surah 2 ayat 35 Allah guna kataan ni. 2:35. Jadi wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Allah berkata zauj. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 1 pun sama juga. Zauj juga. Pasangan Adam Allah panggil zauj. Memanglah Adam dan Hawa ni apa? Dia dua-dua orang yang taat kepada Allah ni. Dan tergelincir pun sama-sama kan. Dia sama-sama orang yang beriman lah. Jadi kalau satu iman Allah pun guna zauj. Itu satu. Kemudian sama juga dalam surah 33 ayat 6. Allah guna kepada zauj juga kepada isteri-isteri Nabi. Ada tak isteri-isteri Nabi yang tak beriman? Tak, semua ummul mukminin semua beriman. Allah kata azwaj wa azwajuhum ummahatuhum, dan isteri-isteri mereka adalah ibu-ibu kamu semua. Allah guna perkataan zauj juga. Jadi ni perkataan ni dia sudut ni dia mulia. Yang ni menunjuk kemuliaan surah 33 ayat 6. Beza kat situ lah. Ini detail untuk kalimah lah kan. Ni memang ahli tadabbur ni Wan Syah. Dia tanya soalan. Okey. Jumpa Jumpa tak ayat 6 tu? Saya ambil part tu. Kan? Wa azwaju ummahatuhum. Okey. Kemudian ni dari sudut akidah. Tapi ada juga imra'ah ni dari sudut biologi. Faham biologi faham? Kalau orang tu suami isteri, tapi isteri dia tak dapat anak, mandul, juga Allah guna imra'ah. Faham Sebab apa? Dia tak ada bukti suami isteri betul-betul dia. Kononnya dia keluarkan anak kan, hasil sesuatu baginya lah. Jadi Allah guna imra'ah. Tapi di sini bukan maksud menghina tak. Ni Allah nak membezakan.
Cuba tengok imro'ah ni lepas pertama Allah guna imro'ah pada kisah Nabi Zakaria. Cuba tengok kisah Nabi Zakaria. Surah 3 ayat 40. Ni dia punya fasa. Mula-mula isteri Nabi Zakaria ni Allah guna imro'ah. Tapi lepas dia berjadi dapat anak, Allah guna zaujah. Faham? Beza kat situ. Pertama surah 3 ayat 40. Imro'ah. Jadi ni fahaman. Ini memang paling besar yang ni lah. Sekarang ni biologi lah. Dari segi anak Ketika saya buat anak je, tulis lah macam mana, saya ringkaskan. Surah 3 ayat 40. Kan dia kata wal imro'ati akir. Ada tak ayat tu? Dan isteriku mandul. Macam mana aku dapat anak ni? Isteri tu imro'ah dia panggil. Betul? Tapi di situ bukan masuk penghinaan. Tapi macam tadi Nabi Lut tu imro'ah tu penghinaan. Kan? Surah 3 ayat 40. Kemudian dalam ayat lain, surah yang lain pula, surah 21 ayat 90. Cuba tengok. Surah 21 ayat 90. Nabi Zakaria juga ni kisah dia. Setelah itu dia dapat anak. Tengok Allah guna kalimah lain. 21 90. Ni apa? 21 9. Ni 21 90 setelah Allah guna zaujah. Jadi Zakaria, kata tengok ayat 89 tu, Zakaria ketika nada rabbahu, dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin, janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri, engkaulah yang maha memberikan warisan. Tengok Allah ni yang memberi waris ni maknanya apa? Antaranya ayat ni ditafsirkan anak lah contohnya. Allah yang memberi, kuasa memberi. Kemudian Allah kata apa? Fastajabna lahu, kami pun kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami kurniakan dia anak seorang nama Yahya. Dan wa aslahna lahu zaujahu, kami pun perbaiki urusan isterinya. Ketika ni nama dia imro'ah ke zauj? Beza. Dua-dua Nabi sama, Nabi Zakaria ni kisah dia. Kan? Allah kena imro'ah tadi ketika dia akhir. Tapi dalam ayat ni ketika dia dapat anak, nama dia Allah gunakan kalimah zaujah. Hebat tak Quran ni? Tepat je kan dia bagi dia punya bahasa dia. Jadi ini benda yang mendalam lah, kita kena kaji. Best Quran ni, kalau kita sentiasa bersama dalam Quran, kita akan dapat banyak rahsia dah. Jadi itu antaranya. Ahli pula, ahli ni lebih umum ahli ni berumum lah. Antaranya surah 51 ayat 26. Ahli ni juga dia dekat dengan zaujah lah. Dia tak guna untuk taubih, itu celaan lah. Imra'ah tadi guna untuk celaan. Untuk isteri Lut ni, orang ni walaupun dia sama-sama tapi tak ada kesefahaman. Tadilah macam musuh umpama dia, imra'ah. Seolah Allah tak nak kenal lah, dia ni bukan pasangan lah. Macam tu maksud dia, mention dia gitu. Okay, untuk ni cuba tengok Nabi Ibrahim, isteri dia Allah guna ahli ketika dia dalam surah 51 ayat 56 tu macam mana? 26 ayat 26 apa ayat dia? Fazagha ila ahli kan. Lalu dia pun segala masuk menemui isteri dia ni Nabi Ibrahim, ahlihi. Jadi ahlihi dengan zaujah ni makna dia gunakan untuk sama orang beriman, isteri yang beriman. Dalam surah 20 ayat 10 Nabi Musa pun sama. 20 ayat 10. Tengok Nabi Musa pun yang dimasukkan ahli kat situ juga isteri. Isteri juga tu. Kulli ahli imkisu. Qala li ahlihi imkisu. Dia berkata kepada keluarganya, iaitu isteri dia. Tinggal sekejap. Faham Ni tiga lah. Dari segi ahli dengan zaujah ni tak ada banyak beza.
Tapi imra'ah dengan zaujah ni begitu. Apa dia antaranya? Zaujah ni bila sefahaman. Kan dalam Quran, bila sefahaman isteri dia satu, dia sama-sama beriman dengan pasangan dia, maka Allah guna zaujah. Manakala kalau dia tidak sefahaman, contoh isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh dan juga isteri Fir'aun, betul tak? Isteri Fir'aun, Asiyah, ayat 11, lupa nak baca tadi. Imra'ati Fir'aun, Imra'ata Fir'aun pun sama. Asiyah pula terbalik. Ada orang yang isteri beriman, suami tak beriman, maka Allah guna imra'ah. Ada orang yang suami dia beriman, isteri tak beriman juga, Allah guna imra'ah. Ini dari sudut fahaman. Yang kedua dari sudut biologi. Kalau dia tak ada anak, suami dia disebut imra'ah. Manakala bila dia ada anak, Allah guna zaujah. Itu sajalah. Boleh Puan Aisyah? Dapat? InsyaAllah. Ini dalil-dalil lah. Baik, aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.